Mesti faham signal mengantuk anak. Ni perkara asas yang agak menariknya, ramai juga ibu bapa dengan penjaga tak tahu. Signal mengantuk yang setakat menguap, garu-garu, gosok mata, ini semua orang tahu dan asas sahaja. Yang ramai orang tak tahu adalah, contohnya, jika anda terpaksa bekerja keras untuk memastikan seseorang baby itu kekal bertenang, itu tanda dia mengantuk. Contoh, kalau anda rasa kena terus bercakap dengan anak, kalau berhenti cakap nanti dia mula merengek. Ataupun anda rasa perlu entertain, main dengan dia. Kalau tak nanti dia merengek. Lepas tu anda perlu bertukar-tukar posisi dengan begitu laju. Contohnya duduk salah, berdiri salah, letak salah, duduk salah. Nanti kan bila anda bercakap dengan dia, sekejap-sekejap dia nangis. Lepas tu nanti dia gelak pula. Lepas tu dia merengek balik. Berterusan. Dan anda perlu keep buat benda tu untuk pastikan dia happy. Itu tanda anak mengantuk dan kena cepat-cepat cari jalan untuk tidurkan dia. Setiap anak mengikut usianya ada had masa tertentu yang dia boleh tahan berjaga sebelum dia akan kembali letih dan minta ditidurkan semula. Contohnya kalau anak 4 bulan, maksimum dalam 2 jam. Majoritinya nak dekat 2 jam tu dah mulalah merengek, meragam nak tidur balik. Kalau anak 8 bulan contohnya 3 jam setengah. Macam itulah juga dengan kumpulan-kumpulan usia anak yang lain. Masing-masing pun ada had masa berjaganya. So bila parents tak tahu, maka dengan seronok dan syoknya lah mak dia sambung bershopping, membeli belah, berkenduri, berlepak dengan kawan sana sini sampai lupa nak tidurkan anak ni. So anak ni mungkin ada tunjuk signal dia yang mengantuk sebelum tempoh had masa berjaga tu berakhir. Tapi biasalah bila dekat luar ni banyak gangguan, banyak rangsangan. Mungkin anak pun distracted untuk tunjuk sepenuhnya. Dan mak pun mungkin distracted untuk perasan yang anak dia telah tunjuk signal mengantuk. Tahu-tahu dah overtired. Bila overtired, anak memang akan mengamuk, dah sangat susah tidur sebab hormon stres yang tinggi dalam badan dia melebihi hormon tidur. Kalau anak memang dah nak tidur, cepat-cepat nombor 3, alihkan anak daripada situasi yang penuh gangguan dan rangsangan tu. Kalau banyak sangat bunyi, bau, cahaya, sentuhan, anak tak boleh untuk memperisai ataupun tenggelamkan diri dia daripada semua kekacauan yang ada di sekelilingnya. Dia tak boleh nak filter, nak tapis semua rangsangan tersebut. Kalau kita orang tua, kita boleh buat. Contoh, kalau kita pergi kenduri kahwin, walaupun bising di sekeliling kita ni dengan orang main kompang lah, orang menyanyi lah, orang bercakap lah, kita masih boleh fokus dengan orang di sebelah kita dan bercakap seolah-olah macam tak ada orang lain di sekeliling. Tapi tidak anak kecil. Bila kita kekal di tempat tu, deria anak ni seperti diserang bertubi-tubi dari segenap arah. Impossible dia boleh bertenang. Jadi janganlah duduk saja dekat situ cuba tidurkan anak di tengah-tengah kekalutan. Carilah toilet ke, mensurau ke nursery ke untuk tidurkan anak. Jangan takut sangat nak tolong anak tidur lebih sedikit ketika di luar. Contohnya, jangan takut untuk angkat, gendong, riba, dodoi, tepuk sampai anak tu lena di badan. Jangan takut sangat untuk ambil anak tu, susukan dia ataupun mengempingkan dia sampai dia lena di badan lah ketika di luar. Walaupun sebenarnya anak anda mungkin tak perlukan semua tu pun ketika di rumah. Mungkin dia dah pandai tidur sendiri, boleh tidur sendiri. Tapi di luar ni kita dah tahu rangsangan tu terlalu banyak. Deria anak bagai diserang bertubi-tubi dari segenap arah. Dia tak tahu macam mana nak perisai diri dia daripada semua kekalutan tersebut. Jadi jangan takut nak tolong anak. Anak tak akan keliru. Anak tahu ini luar, bukan rumah dia. Suasana lain, facilities ataupun kemudahan tempat tidur pun lain. Anak lebih bijak daripada yang anda sangkakan. Dia tak akan keliru. Jadi jangan takut tolong anak. Bila takut tahan diri nak tolong anak tu, jadi anak makin susah nak ditidurkan segera. Makin dia jadi overtired, makin dah mengamuk. Isu tambahan anak mengamuk nak tidur dalam kereta, sama ada anda ada car seat ataupun tidak. Maksudnya anda riba sahaja anak. Punca utama anak besar yang dah lasak ni mengamuk nak tidur dalam kereta kerana mereka tidak ada kebebasan dan ruang yang luas dan lapang dan bebas untuk bergolek-golek, menyarap, duduk, merangkak keliling tempat tidur dia macam dekat rumah. Sebab duduk dalam kasin, sebab duduk kat riba mak dengan ruangan kereta yang terhad itu. Jadi anak frust, dia tak boleh nak buat aksi nesting, aksi relaxkan diri, cari mood, cari position dia, spot dia untuk tidur. So bila mak faham benda ni, mak akan rasa lega. Mak tak perlu nak cari jalan untuk tutup tangisan dia, untuk stopkan jeritan dia, sebab dia perlu ruang untuk luahkan emosi dia. Mak hanya perlu sokong emosi dia dengan usap dia, nyanyikan untuk dia, ulas rambut dia, untuk teman dia sepanjang frustration tersebut.